Kita selalu cari kalau pergi ke pasar raya waktu bulan sale. Ini sale zaman, bukan zaman, masa bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustazah Sabariah binti Haji Saleh daripada bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Selangor hari ini sangat rasa gembira dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, istilahnya daripada yang muda kepada yang tua, kepada yang remaja dan belia. Hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui satu bulan yang penuh rahmat dan barakah, yang mana terbuka pintu langit untuk mendengar doa-doa kita sebagai hamba-hambanya. Dan di muka bumi ini, hari ini kalau kita fikir-fikir, kita berada dan terpilih di bumi Mekah, Makkatul Mukarramah, dapat melihat Baitullah, satu keistimewaan. Hari ini kita terpilih untuk hidup di bulan Ramadan ini, satu bulan yang penuh dengan barakah, kemuliaan, keampunan. Patutnya kita rasa Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allah pilihkan kita untuk hidup, masih lagi bernyawa dan terus merasai nikmatnya. Baik, semua para hadirin di luar sana yang sedang menonton, melihat yang saya akan kongsikan, betapa kita ini sudah jadi insan yang paling istimewa dan terpilih hidup di bulan yang paling istimewa. Jadi hari ini kita cerita tentang apa keistimewaan bulan Ramadan. Walaupun semua orang dah cerita, tapi saya nak ingatkan balik diri saya dan juga yang berada di luar sana, kita merasai nikmat ini. Pertama, dalam diri kita rasa Allahu Akbar, Allah pilihkan saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mendapat keberkatan dan keistimewaan bulan Ramadan. Masih ada peluang dan ruang untuk kita memohon ampun, memohon kelebihan bulan Ramadan untuk menyelamatkan kita. Al-maklum kita insan yang sentiasa lupa. Yang pertama sekali mungkin datangnya bulan Ramadan, orang duk tanya-tanya apa istimewanya. Orang dulu pun dapat. Ya, orang dulu pun dapat. Ayat Quran pun jelas ya, memberi maklum kepada kita 183, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dulu. Jadi benda puasa ni bukan benda yang baru, lama orang dah buat. Tapi ada umat yang terdahulu, dia kena puasa 24 jam. Ada yang puasa ikut time tertentu. Kita ni cantiknya, kita diminta supaya kita boleh makan dan minum. Tapi bila? Bukan waktu siang. Waktu apabila sudah, kata orang, azan maghrib. Waktu maghrib tu datang, kita dimendahkan untuk berbuka dan seterusnya makan sampailah waktu fajar. Biasa kalau mudah nak didik anak-anak, kita nak kata waktu tu dah azan subuh jangan makan ya. Bila azan subuh, dengar je azan subuh, ada nak lauk pauk ada kat mulut tu kena keluarkan ya. Tapi kalau azan yang pertama, dia selalunya di masjid ni, istimewanya bulan Ramadan, ada azan yang pertama, azan kedua. Sekarang pun setengah masjid surah ada. Kalau azan pertama berbunyi, tuan-tuan, ibu-ibu, anak-anak makan, habiskan kat pinggan tu. Itu istimewanya. Azan yang memang azan subuh yang betul, maka diminta kita untuk, kalau tengah makan tu buang, kalau tidak jadi kita puasa kita tak sah lah, istilah di situ. Okey, itu istimewaan pertama, kita dipilih untuk jadi manusia yang boleh mendapat rahmat Allah, keampunan. Itu pertama sekali. Jadi Allahu Akbar, kita rasa bersyukur, setkan dalam diri kita, Allah pilih saya tahun ni, tahun depan pilih lagi, tahun depan pilih lagi. Dan pilihan kita ini perlu bersama-sama memahami apa yang terkandung dalam Ramadan, tuntutan dalam puasa kita tadi. Yang keduanya, Allahu Akbar, satu lagi, bulan Ramadan, pintu neraka semua ditutup, pintu syurga dibuka luas-luas. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita dapat memperbanyakkan doa kita pada bulan Ramadan, cuba duduk diam-diam, tak semestinya doa mesti ada sembahyang dan sebagainya. Dalam hati kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ku mudahkan, sihatkanlah, murahkanlah rezekiku, jadikanlah anak-anak aku orang yang kata orang ni taat dan menyejukkan mataku. Tuan-tuan dan puan-puan, betapa mudahnya Allah nak makbulkan. Sebab tu janji Allah Subhanahu Wa Taala,
Siapa yang berdoa di bulan Ramadan, mudah makbul doanya. Jangan tanya saya, Ustazah, saya ni banyak dosa, saya ni buat benda-benda tak elok, adakah doa saya diterima tidak? Allah kata Allah akan dengar. Allah kata Allah akan makbul. Jadi, kita menjadi manusia yang bersyukur dapat hidup dalam bulan Ramadan. Teruskan berdoa, mohon keampunan. Sebab itu digalakkan dalam bulan Ramadan, banyakkan istighfar. Istighfar tu macam mana, Ustazah? Dia cakap dalam bahasa yang kita boleh. Kalau tak boleh bahasa Arab, maaf katalah Ustazah ni orang berumur, dalam istilah pagar-pagar pun ada yang runtuh, tak betul rainnya tu tadi, astaghfirullahalazim, tak betul, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan dosaku. Keadaan apa? Dalam keadaan kita suci, tak suci, santai, dalam keadaan yang penting ikhlaskan diri kita. So insya-Allah Allah akan dengar, Allah akan dengar dan Allah akan makbul. Itu 30 hari kita diberi ruang dan peluang, ambil grab benda tu. Itu istimewanya bulan Ramadan. Apabila datangnya bulan Ramadan, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangnya bulan Ramadan maka dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dirantai syaitan-syaitan. Tapi orang bertanya, masih juga orang buat tak elok, Ustazah? Itu kerana manusia ni ada juga nafsu, keinginan. Ada akal, ada hati, ada roh, ada juga dia punya keinginan nak membuat benda-benda yang menyalahi hukum. Itu maknanya kawalan dalam mandiri dia kena diperbaiki dan dipertingkatkan. Apa lagi kelebihan bulan Ramadan ya? Kita akan merasa kegembiraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kita dalam hadisnya, bagi orang yang berpuasa itu merasai dua kegembiraan. Zaman saya kecil-kecil dulu memang suka. Bila buka puasa, seronoknya, satu kegembiraan, tunggu pula dengar azan, tunggu pula ada bunyi something di TV tu kan. Ada bunyi lagu tu, dah tahu dah nak masuk bulan Ramadan, dah nak masuk dia punya waktu nak berbuka puasa. Gembira. Dan apabila ia bertemu dengan Allah, ya, nanti satu masa kita tak tahu bila waktunya, tetapi gembiranya kita bertemu Allah adalah satu kegembiraan yang tidak tertolak bandingnya. Itu adalah janji Allah. Puasalah, buatlah yang terbaik dalam bulan Ramadan ni. Aku janjikan dua kegembiraan buat kamu. Pertama, ketika kita nak berbuka puasa. Yang kedua, kerana kita diberi peluang dan ruang untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa lagi agaknya cerita bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu lagi, demi Allah ya Muhammad, berada dalam genggamannya bahawasanya bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih harum daripada di sisi Allah daripada bau-bau yang lain, umpama bauan kasturi. Jangan tanya orang yang tengah puasa, dekat dengan orang yang tengah berpuasa lain baunya. Ini di sisi Allah, kita tak tahu baunya. Ini kadang kau tahu tak, aku puasa ni bau mulut aku ni harum, kau kena bau. Begitu bukan, tengah berpuasa tak makan tak minum, bukan harum baunya yang realiti di muka bumi. Tetapi apa yang janji Allah adalah nantinya kita digantikan dengan bau harum mulut kita umpama bau kasturi. So bau kasturi tu apa, Ustazah? Yang itu jangan tanya saya. Yang pentingnya kita tahu bila bau tu harum, sedap, rasanya tak tahulah nak rasa macam mana bau tu tadi. Tapi baunya itu harum adalah satu kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Apalagi agaknya kelebihan bulan puasa ni. Baik, saya bersama dengan semua yang mendengar dan melihat saya ingin berkongsi firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bulan Ramadan. Maksudnya masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya ada kelebihan. Apa dia keistimewaannya? Turunnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya tahu dan nak masuk ni, nak tengok anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa yang sakit atau yang musafir, maka bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Cantiknya Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Wahai manusia, aku amanahkan, aku wajibkan kata engkau berpuasa bulan Ramadan. Tapi Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Istimewanya bulan Ramadan, bila mana ada individu itu tak mampu, tak boleh, jangan paksa diri. So dibenarkan, dibolehkan, diharuskan, malah ada ketika diwajibkan kita jangan berpuasa. Contohnya wanita tu sendiri bila dalam keadaan sedang haid, ya, dalam keadaan sedang ada darah nifas lepas bersalin, maka waktu itu kalau dia berpuasa haram. Jadi hukumnya wajib dia tidak berpuasa. Dibenarkan makan minum kerana Allah tahu kesihatan dia, perlu kepada tenaga makan minum tu tadi. Orang yang musafir, jangan tanya saya musafir jauh ke dekat, yang penting 2 marhalah itu dipenuhkan. Senang cerita, paling simple-simple, kalau orang kata 92, 97, 96, senang cerita 100 lah begitu kilometer, senang. Jadi tak adalah rasa ragu-ragu, kita bermusafir boleh berbuka, tapi janganlah berbuka depan halayak. Jadi kesalahan dari segi enakmen pentadbiran agama Islam negeri-negeri boleh ditangkap kerana tidak berpuasa. Kita berbukalah dalam keadaan kita menjaga hubungan kita dengan masyarakat. Jadi istimewanya bulan Ramadan, dan ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala seorang isteri, seorang ibu, dia menyusukan anak dia. Istimewanya bulan Ramadan ni, ya. Kalau andai kata dia takut mudarat pada dirinya, dia boleh berbuka puasa. Dia takut mudarat pada anaknya, dia juga boleh maknanya berbuka puasa. Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Istimewanya dia melihat satu-satu hamba-Nya, daripada yang muda, tua, kepada individu yang digelar sebagai isteri, sebagai ibu, dan budak kecil sekalipun masih lagi belum, syarat dia nak berpuasa tu belum sampai, dia belum lagi peringkat baligh, maka dia bolehlah, kata orang, testing. Istimewanya, ya, puasa separuh hari, puasa suku hari, puasa bila mana pagi makan kenyang-kenyang, tengah hari dia puasa pula daripada jam 12 sampai jam petang. So mana dia selesa, yang penting dia belum balik dan dalam keadaan pendidikan. Itu adalah satu kaedah untuk memberi ruang dan peluang dia belajar. Dan ibu bapa boleh beri galakan. Satu hari dia dapat, contohnya apa dia, satu hari ibu bagi duit RM10, esok datuk bagi RM10, esok semangat dia nak puasa, yang penting genap satu hari. So begitu juga para suami-suami, bila isteri itu berpuasa penuh, apa salahnya, ya, duit raya lebihkan sikit contohnya. So itu istimewanya bulan Ramadan. Yang apa lagi bulan Ramadan ni istimewanya, setiap amalan anak Adam, ini hadis juga, adalah untuknya melainkan puasa. Kita dah tahu kalau kita buat amalan Allah balas sekian, tapi puasa ni adalah untukku. Untukku siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan akulah yang akan membalasnya mengikut perkiraan dia. Allahu Akbar, betapa besarnya. Tidakkah kita rasa bersyukur, ya? Istimewaan bulan Ramadan tu ada pada kita, di mana pahala tu tadi, andai katalah seorang anak tu ditentukan, okey, kalau kamu puasa, ayah yang akan berikan kamu markah tertinggi, contoh mak yang akan bagi lebih kasih sayang, itu seronok. Hari ini Allah pencipta kita yang akan berikan benda itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar sana, saya peringatkan diri saya, keluarga saya dan semua ahli masyarakat, kita hargai bulan ini, kita berubah kali ini, kita jadi yang terbaik pada kali ini, dan tidak mustahil kerana perkara yang kita akan lakukan adalah di dalam keupayaan kita sendiri. Baik, apa lagi bulan Ramadan yang Allah janjikan? Tadi dah dapat, kata orang, kelebihan Allah yang akan tentukan pahalanya. Kemudian kita dapat lagi apa kelebihan, kita dimakbulkan doanya. Apa lagi kelebihan orang yang berpuasa ni? Ada kegembiraan, 2 kegembiraan. Apa lagi? Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebab itu Selangor ni ada cuti nuzul Quran. Itu yang special tu. Jadi kita boleh, maksudnya kalau tak dapat pun cuti daripada kerajaan atau pihak-pihak tertentu, kita meraihkan pada waktu turunnya Al-Quran itu, malam nuzul Al-Quran, kita meraihkan nuzul Al-Quran. Al-Quran tu apa? Adalah satu kitab panduan kita. Banyakkan baca Al-Quran, dan pada bulan Ramadan sekali lagi Allah lipat kali gandakan pahala membaca Al-Quran itu, bukan hanya 1. Alif, Lam, Mim dapat 3. Kita tak tahu berapa, beribu kali. Alif tu mungkin dapat 1000, Lam tu 1000, Mim tu 1000. Apatah lagi hari-hari kita baca Fatihah, kirim kepada orang tua kita. Apa lagi keistimewaan Ramadan? Bulan Ramadan bulan yang ada 1 malam. Ya, umur kita pun tak sampai seperti itu. Umur saya sendiri pun dah peringkat, kata orang, dah nak sampai umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, malam tu ada malam Lailatul Qadar.
Dia dibagi rahsia. Kalau tak dibagi rahsia, orang akan tumpu ibadah pada malam tu je. Tapi Allah bagi rahsia kerana Allah nak dengar, nak lihat, nak tengok, nak perhati. Kita sebagai hamba, kita sentiasa melihat malam-malam Ramadan sesuatu yang kita makmurkan, sesuatu yang kita hidupkan malam-malamnya. Maka ada satu malam special, orang tu tanpa sedar atau dengan sedar, dia berada di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni umur 80 ke atas, ibadahnya penuh tanpa tertinggal satu. Allah berikan peluang untuk kita dapat pahala seperti itu. Bayangkan kalau 2 tahun berturut-turut kita dapat. Jangan pula rasa selesa, aku dah 2 tahun berturut-turut rasa macam dapat Lailatul Qadar. Dah 88, 80, 80, 160. Umur aku pun meninggal sampai 160. Confirm masuk syurga. Bukan begitu. Allah nak berikan sesuatu kelebihan tu, tapi kita ni merasakan itulah namanya Allah berikan kasih sayang kepada kita, pilih kita sebagai hamba-Nya untuk dapat ganjaran. Ayo. Kita selalu cari kalau pergi ke pasar raya waktu bulan sale. Ini sale masa bulan Ramadan, iaitu sale pada malam Lailatul Qadar. Pahalanya berganda-ganda, keampunannya automatik. Kalau yang tadi kita mungkin tanya, Allah makbul tak makbul ke doa aku ni? Selesai tak aku dengan Allah, dengan manusia? Tapi malam ni tidak ada sebarang tegahan. Akan turun malaikat sampai ke waktu pagi untuk memberikan, kata orang ini, diangkat doa-doa dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sangat-sangat mengharapkan bulan ini kita dapat beberapa keistimewaan. Tak dapat sedikit yang besar, dan yang kecil sekali mungkin yang kita mampu ialah kita mendoakan, kita senyum, kita memudahkan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang itu berpuasa dapat pahalanya pada kita. Bayangkan hari ini kita bagi makan satu pejabat ni lah, contohnya di pejabat kerajaan ada 40 orang. Kita belikan apa? Hanya air, contohnya air satu ikat lah tu RM2 atau RM3 atau RM5. Jadi 40 orang kita bagi air hari tu, air jagung ke air apa ke, semua minum. Yang di rumah tu pun minum, anak-anak dia. Maka berapa ramai yang puasa yang kita berikan air minuman untuk dia berbuka puasa, pahalanya dapat pada kita. Kita punya puasa tak tahu lagi, entah tadi istilahnya ada membawang ke apa ke, kurang kan. Tapi istilahnya di sini bila kita dapat benda kita bagi, macam Nabi hadisnya kata sebiji tamar. Sebaru sebiji tamar kita bagi kat orang makan untuk berbuka puasa, kita dapat pahala dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya mengutarakan benda ini, saya menyeru juga pertama-tama sekali, terimalah hakikat bahawa kita adalah orang istimewa yang Allah pilih untuk hidup di bulan istimewa yang barakah, iaitu bulan Ramadan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ini adalah bulan silaturahim, mengeratkan hubungan. Jumpa adik-beradik, kaum keluarga yang mana terasa hati, rakan-rakan, mohon maaf. Lebih-lebih lagi, sentiasa bahagikan ibu bapa kita. Masih ada ibu bapa yang masih hidup bersama dengan kita, inilah bulan Ramadan kita buat berganda-ganda pahala. Kita peluk mak kita, kita cium mak kita, kita minta maaf dengan dia. Kita terlalu sibuk dengan kerja kita tak ada ruang dengan mereka. Suruh berikan ruang untuk bulan Ramadan, kita berpuasa dengan mereka. Mereka menitik air mata tengok kita datang, walaupun kita bawa hanya buah tembikai sebiji dia untuk kongsi satu keluarga. Mak nampak muka kita, dia happy, dia gembira, Allah akan gembirakan kita, mudahkan kita. Cari ruang dan peluang tu. Bulan lain kita tak dapat pahala yang sama, tetapi hari ini istimewanya bulan Ramadan berganda-ganda. So setakat ini saya rasa peringatan saya untuk semua yang ada di sana, mohon maaf daripada saya yang banyak kekurangan, dan saya juga mendoakan supaya kita semua dapat barakah bulan Ramadan, membuka pintu baru, semangat baru, motivasi baru, bahawa bulan Ramadan 2022 berbeza dengan sebelum ni yang kita sedang diduga dengan pandemik. Dan kita endemikkan rasa kita tak terpilih, rasa kita tak bagus, rasa kita tak boleh dapat pahala, tapi kita jadikan sebagai 2022 ini sesuatu yang kelebihan-kelebihan yang kita ada. Semoga Allah memberkati kita. Mohon maaf zahir dan batin, ada salah dan silap daripada pihak saya. Itulah kekurangan saya. Yang kelebihan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.